Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 pagi. Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa telah diterbangkan ke pangkalan udara berhampiran lapangan terbang antarabangsa utama negara itu. Menurut pegawai tentera laut, beliau dan rombongannya telah diterbangkan kembali ke Colombo dengan 2 helikopter Bell 412. Tiada kenyataan rasmi daripada pejabat presiden tentang keberadaannya. Namun beberapa laporan media tempatan membuat spekulasi Rajapaksa akan melarikan diri ke Dubai. Berikutan kebangkitan rakyat, beliau bersetuju meletak jawatan esok bagi membolehkan peralihan kuasa dilaksanakan secara aman. Perdana Menteri baharu Britain yang bakal menggantikan Boris Johnson akan diumumkan pada 5 September. Pengerusi jawatan kuasa 1922, Graham Brady berkata pencalonan pemimpin Parti Konservatif dibuka dan ditutup secara rasmi pada hari ini. 11 calon dijangka bersaing. Selepas beberapa fasa pengundian, Perdana Menteri baharu akan mengangkat sumpah jawatan apabila Parlimen kembali bersidang selepas cuti musim panas. Misi penghantaran bantuan pertubuhan bangsa bersatu dari Turkiye kepada kira-kira 4 juta pelarian di barat laut Syria dilanjutkan selama 6 bulan. Resolusi berkaitan diluluskan Majlis Keselamatan PBB. Misi tersebut yang dilaksana sejak 2014 telah tamat tempoh pada Ahad lepas. Penghantaran bantuan merentasi sempadan ke kawasan yang dikuasai pemberontak di persimpangan Bab al-Hawa adalah satu-satunya cara bantuan PBB boleh sampai kepada orang awam tanpa melalui kawasan yang dikawal tentera kerajaan Syria. Kesatuan Eropah EU dalam pada itu perlu bersiap sedia menghadapi gelombang baharu pelarian akibat krisis makanan selain impak perang di Ukraine. Pengarah eksekutif sementara Frontex, Aiha Kalnaha berkata sekatan pengangkutan bijirin dari Ukraine bakal mewujudkan gelombang penghijrahan. Kalnaha menyatakan perkara itu sejurus tiba di Prague, Republik Czech untuk menghadiri mesyuarat Menteri Dalam Negeri EU yang turut disertai pemimpin negara bukan anggota Ukraine dan Moldova. Kira-kira 20 juta tan bijirin hasil tuaian tahun lalu disekat di pelabuhan Ukraine. Keadaan itu menyebabkan harga makanan melonjak dalam pasaran dunia. Krisis itu dilihat terus berlarutan ini apabila Ukraine mendakwa tentera pemberontak sedang merancang untuk melakukan serangan bersenjata di bandar-bandar utama di Donbas, antaranya di wilayah Donetsk. Perkhidmatan kecemasan memaklumkan angka kematian akibat serangan pada hujung minggu di bandar Chasiv Yar meningkat kepada 30 orang. Manakala di Kharkiv, serangan menyasarkan pusat beli belah dan kediaman awam. Media tempatan melaporkan 6 orang awam terbunuh, termasuk seorang remaja berusia 17 tahun serta bapanya. Tentera Ukraine turut mendakwa Moskow akan membedil wilayah Kramatorsk dan Bakhmut. Sementara itu, Iran dilaporkan bersedia membekalkan ratusan drone dengan keupayaan senjata tempur kepada Moskow untuk digunakan di Ukraine. Maklumat itu didedahkan Penasihat Keselamatan Negara White House, Jake Sullivan. Tentera Rusia dikatakan berdepan cabaran dalam aset senjatanya selepas kerugian besar di Ukraine. Sullivan turut mendedahkan Iran bersiap sedia untuk melatih tentera Rusia menggunakan peralatan tersebut. Buat pertama kali dalam sejarah, NASA mendedahkan imej berwarna alam semesta. Ia dirakam menerusi teleskop angkasa James Webb yang direka khas untuk menjalankan kajian astronomi inframerah. Dilancarkan ke angkasa lepas tahun lalu, teleskop berkuasa tinggi itu mampu memfokuskan sesebuah objek dalam jangka masa lama tanpa mengira jarak. Gambar yang menakjubkan itu didedahkan dalam satu taklimat di White House oleh Presiden Joe Biden. Sukan jaguh dunia dari Bahamas, Steven Gardiner yang juga juara Olimpik bagi acara 400 meter sah tidak akan mempertahankan mahkotanya pada Sukan Olahraga Dunia di Oregon, Amerika Syarikat. Meskipun berat, namun Gardiner akur dengan nasihat doktor atas faktor kecederaan otot kaki yang dialaminya. Gardiner memenangi acara 400 meter kejohanan dunia 2019 di Doha dengan catatan terbaik peribadi 43.48 saat serta
serta meraih emas pada Tamasya Olimpik Tokyo dengan catatan 43.85 saat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fadli Osman dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.